Ya Nazri, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utamakan pembangunan insan bagi mencapai kejayaan dalam membangun dan membentuk negara sejahtera. Sambungan itu yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin mengajak umat Islam agar mendalami formula junjungan besar Rasulullah SAW dengan menanam iman serta menggilap jiwa dengan tauhid dan sifat-sifat terpuji. Dalam dunia dilanda pelbagai krisis akhlak, ekonomi maupun kesihatan, langkah terbaik ialah menguatkan pegangan agama serta menghayati sunnah Rasulullah SAW termasuk menerap sifat kebersamaan dalam menghadapi sesuatu situasi dan mengharapkan redha yang esa semata-mata. Saya juga ingin menyeru kepada rakyat di luar sana, marilah kita sibarkan kebaikan, tanamkanlah sifat ihsan, saling mengasihi, empati dan prihatin terhadap masyarakat sekeliling kita. Tambahan pula, di saat negeri dan negara kita sedang berhadapan dengan situasi getir begini. Tun Dr. Johar menyatakan demikian ketika menyampaikan perutusan sambutan Maulidur Rasul di Istana Negeri Kota Kinabalu. Yang di-Pertuan Negeri juga berharap rakyat mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini akan membuatkan insan lebih kuat dalam menghadapi apa jua permasalahan. Umat Islam di negeri ini juga diajak menghayati sambutan Maulidur Rasul dengan mencontohi ajaran Rasulullah SAW khususnya dalam suasana negara berdepan pandemik COVID-19. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, walaupun sambutan tidak seperti sebelumnya, namun semangat dan matlamat sambutan berkenaan masih boleh diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Antara perkara yang diingatkan Rasulullah SAW dalam menghadapi pelbagai bentuk ujian dan masalah ialah sifat sabar, bermuafakat, bekerjasama, berusaha serta bertawakal ke hadrat yang esa dan sentiasa bersedia membantu satu sama lain. Belajarlah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang tercinta tentang semangat kerjasama dan tolong-menolong tanpa mengira apa bangsa dan agama kita dengan mematuhi segala peraturan dan arahan pihak berwajib. Turut diingatkan kepentingan menjaga kebersihan diri, rumah serta persekitaran bagi menjauhkan diri daripada perkara yang memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Datuk Haji J berkata demikian dalam perutusan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Beliau turut meminta orang ramai agar sentiasa memberi sokongan, kerjasama dan penghargaan kepada petugas Barisan Harapan di mana jua mereka berada. Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah JAINS menganjurkan 3 program utama bagi menyemarakkan lagi sambutan Maulidur Rasul Negeri Sabah 1442 Hijrah. 3 program itu ialah pertandingan kaligrafi Islam Khat Nusantara Sabah Malaysia, pertandingan kaligrafi Jawi Khat Borneo Sabah dan program JAINS Prihatin. Bagi pertandingan kaligrafi Islam Nusantara Sabah Malaysia, ia melibatkan 3 kategori dan setiap kategori menawarkan hadiah RM6,000 bagi Johan, RM3,000 bagi naib Johan dan RM2,000 bagi tempat ketiga. Manakala pertandingan kaligrafi Jawi Khat Borneo Sabah pula melibatkan 2 kategori dipertandingkan yang menawarkan hadiah wang tunai RM3,000 bagi Johan, RM2,000 bagi naib Johan dan RM1,500 tempat ketiga. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, setiap penyertaan perlu dihantar kepada urus setia JAINS sebelum atau pada 29 Mac tahun depan dan 29 November tahun ini. Dijangka lebih 400 penyertaan akan diterima bagi pertandingan ini, melibatkan peserta dari Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Biasanya ini mendapat sambutan yang sangat baik daripada peserta dari seluruh ASEAN. Inilah usaha kita untuk membudayakan tulisan Jawi dan untuk memantapkan lagi kecintaan terhadap kaligrafi Islami. Datuk Arifin menyatakan demikian selepas majlis pelancaran program-program sambutan Maulidur Rasul bagi tahun 1442 Hijrah di Wisma Muiz, Kota Kinabalu.
Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia YADIM konsisten menyantuni golongan yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19 sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu. Pengarah YADIM Sabah Haji Samin Ongki berkata antara yang diberi perhatian ialah golongan asnaf, petugas barisan hadapan, pesakit yang dikuarantin dan golongan berpendapatan rendah. YADIM menyantuni masyarakat tidak terhad kepada tema agama, tetapi tema pendidikan, kebajikan, alam sekitar dan yang lain-lain. Kita menyantuni pelbagai pihak termasuk banduan di penjara, para pesakit. Haji Samin menyatakan demikian ketika menjadi tetamu dalam rancangan Bah Ngam Latu, segmen Kita Cerita Kita Kongsi di Sabah FM. Beliau juga berkata YADIM tidak bergerak sendirian kerana mendapat sokongan pelbagai pihak termasuk jabatan dan agensi kerajaan, wakil rakyat, NGO, syarikat swasta dan orang perseorangan. Haji Samin juga menjelaskan kegiatan dakwah tidak terhenti hanya kerana kekangan aktiviti bersemuka bagi membendung penularan COVID-19 kerana ia diteruskan melalui kaedah maya termasuk dakwah dalam talian, sebaran video pendek dan melalui poster. Lebih 3,000 bakul bantuan makanan telah diagihkan Malaysia Relief Agency MRA Sabah kepada mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 di seluruh Sabah. Jumlah agihan itu dijangka meningkat berdasarkan keprihatinan orang ramai yang terus menyumbang dana menerusi tabung kecemasan COVID-19 MRA Sabah 2.0 yang dilancarkan September lalu. Dengan kutipan dana ketika ini yang sudah mencecah lebih RM86,000 setiausaha kerja MRA Sabah, Alex Dennis berkata ia memudahkan lagi pihaknya menyalurkan bakul bantuan makanan secara berterusan, terutama di kawasan pantai timur Sabah. Kita fokuskan untuk kawasan yang teruk terjejas seperti di Pantai Timur Sabah, yang mana di Pantai Timur Sabah ada beberapa daerah yang masih dalam keadaan kawasan zon merah lah, dan kita akan terus membantu, dan dalam kita membantu beri bantuan ini pun kita memerlukan kerjasama dari semua pihak. Beliau dihubungi pemberita RTM di Semporna. Dalam masa sama, Alex mengalu-alukan sumbangan daripada pelbagai pihak dalam bentuk peralatan perlindungan diri, pelindung muka dan pelitup separuh muka khusus untuk petugas barisan hadapan yang bertugas di hospital dan pusat rawatan COVID-19. Keperluan kelengkapan itu amat tinggi ketika ini memandangkan Sabah mencatatkan kes positif COVID-19 tertinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. Baik, sekian dahulu berita dari Sabah petang ini. Saudara terus patuhi SOP ditetapkan. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kembali semula bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan Nazri.